Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, mantan pengarah agensi anti dadah kebangsaan AADK Sarawak, Iskandar Turki dipilih sebagai calon gabungan parti Sarawak GPS pada pilihan raya kecil PRK Dun Jepak. Pemimpin Sarawak merangkap pengerusi GPS Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Openg berkata, Iskandar 54 tahun diberi kepercayaan untuk bertanding atas tiket GPS pada PRK Dun Jepak setelah dipertimbangkan oleh parti itu. Sudah tentu kawasan ini kawasan PBB, maka GPS meletakkan calon dan selepas kita timbangkan cadangan-cadangan daripada parti kita di Jepak dengan beberapa potensi orang yang boleh meneruskan perjuangan PBB di Jepak, di mana wakil kita yang Allahyarham Datuk Talib, semua mereka ini adalah pemimpin, tapi kita hanya paksa meletakkan seorang daripada mereka menjadi calon yang akan membawa bendera PBB dan juga bendera GPS. Dengan itu kita telah memutuskan untuk meletakkan saudara Iskandar binti Turki untuk menjadi calon di Jepak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pengumuman calon bagi PRK Dun Jepak di Hotel Margarita Plaza Bintulu pada Rabu. Pengulas lanjut Datuk Parti Tan Sri Abang Zuhari merangkap Yang di-Ketua Parti Persaka Bumi Putra Bersatu PBB berkata, anak kelahiran Jepak itu telah banyak menyumbang kepada masyarakat selain mempunyai pengalaman sebagai bekas pengarah AADK Sarawak. Jadi banyak pengalaman khususnya bersama dengan orang muda untuk menjadi golongan yang baik dan seterusnya dalam pembangunan sosial kita. Beliau mempunyai master's degree daripada Universiti Putra Malaysia, dan dengan itu saya rasa beliau dapat bersama-sama dengan orang Jepak bukan saja membangunkan fizikal Jepak, tapi juga dari sudut kerohanian orang Jepak. Jelasnya Iskandar akan bersama dalam satu barisan untuk memimpin dan seterusnya memperjuangkan masyarakat di kawasan Bintulu. Jadi kita kerajaan negeri mempunyai jeneral-jeneral yang kuat tu untuk kita meneruskan pembangunan yang berlaku di kawasan Bintulu. Sebagaimana kita tahu bahawa banyak lagi rancangan kita untuk membangunkan Bintulu sebagai kawasan perindustrian yang terkemuka di Malaysia. Hadis sama timbalan Yang di-Ketua Parti PBB Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Ketua Wanita PBB Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri di Jabatan Perkhidmatan Sarawak Datuk Sri John C. Kitayai, Ahli Majlis Tertinggi Parti PBB Sarawak Datuk Abdullah Saidul, Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming dan Adun Meluan Roland Duat. Laporan seterusnya, warga Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak PANS diseru agar terus bekerjasama dalam satu keluarga yang besar bagi memastikan inisiatif Kerajaan Sarawak terus dicapai. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, selain daripada pembentangan 8 hasil makmar kumpulan, beliau turut menyeru kepada warga pengurusan tertinggi PANS memastikan pelan tindakan atau kertas kerja berjaya dilaksanakan pada masa akan datang. It's not just jangka masa panjang, tetapi yang penting bagi kita adalah apabila kita develop PCDS, ia hanya berteraskan kepada 3 pillars. I think based on the 3 pillars, I think all of you already well aware of it. One is the economic prosperity, meaning that whatever we do as a head of department, whether you are from Department A, Department B, Department C, your pillars must be for the purpose of economic prosperity. Number 2 is data innovation. It must be based on data. You can't run away from all this. It must be based on data. And number 3, of course, social inclusivity. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pembukaan program High Performance Team HBT Retreat di Royal Perak Golf Club pada Rabu. Katanya kerjasama PANS bersama kepimpinan politik dan masyarakat juga merupakan perkara yang penting untuk memastikan projek-projek yang dijalankan terlaksana dengan jayanya.
kita telah pun diberi tanggungjawab. Mereka telah memberi satu tanggungjawab yang begitu besar kepada kita. They give us the trust. Dan trust ini adalah kita gunakan untuk memastikan bahawa wawasan mereka itu dapat kita capai, dapat kita sama-sama penuhi. Yang Amat Muhammad Premier menaruh kepercayaan yang tinggi kepada kita semua. Beliau menaruh kepercayaan yang tinggi kepada kita semua. Jadi kita harus balas kepercayaan beliau dengan memastikan bahawa kita sama-sama sentiasa berdiri di belakang beliau. As I mentioned during the last HPT, we have to run as fast as we can. Dalam pada itu, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi merangkap Ketua Sekretariat HPT Retreat 2023, Datuk Hee Chang Kee berkata, sebanyak 3 kertas kerja akan dibentangkan. Jelas beliau antaranya berkenaan dengan perkembangan PCDS 2030 yang akan dibentangkan oleh penasihat khas di Jabatan Pimpinan Sarawak PCDS 2030, Datuk Amar Jaol Sameon. Focus area 2 is to look at digitalization of government services under the leadership of Madam Grace Wong, the Director of SCSDU, and last but not least, area 3, human resource under Yang Profesor Dr. Haji Isman bin Haji Muhammad Hanis, the Director of HRDN. So, these groups, they are tasked to further explore strategic solutions and approaches that are able to create impact and produce outcome-based achievement in these areas. Sementara itu, Datuk Patiki Tan Sri Abang Zohari dijadual hadir dalam program tersebut bagi menyaksikan majlis memeterai Memorandum Persefahaman MOU di antara Sunway Berhad dengan Yayasan Sarawak dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan dan Tanah LCDA pada Khamis. Perkongsian seterusnya, Pengarah Institut Penyelidikan Gambut Tropika Sarawak Tropi, Datuk Dr. Luli Meling telah diberi penghormatan menerima anugerah Fellow Akademik Sains Malaysia ASM. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Leh Kang mewakili Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menyampaikan anugerah tersebut kepada Datuk Dr. Luli di Kuala Lumpur pada Selasa. Datuk Dr. Luli merupakan saintis tanah gambut yang terkenal di Malaysia dan di dunia, terutamanya dalam bidang kepakaran beliau mengenai ekosistem tanah gambut tropika, flux gas rumah hijau dan pengurusan agroalam sekitar tanah gambut tropika. Antara sumbangan besar beliau meliputi penubuhan repositori global bagi pendidikan gambut dan tanah gambut tropika yang memberi manfaat bukan sahaja kepada Sarawak tetapi dunia pada umumnya. Datuk Dr. Luli juga memainkan peranan penting dalam pencapaian bersejarah tropi untuk menubuhkan menara flux kovarian pusaran secara serentak dalam 3 ekosistem yang berbeza, merevolusikan pemantauan keseimbangan karbon di tanah gambut tropika. Kerja meluas Datuk Dr. Luli memfokuskan pada ekosistem tanah gambut tropika juga boleh dilihat dari kajian penyelidikan iaitu 48 artikel dalam jurnal terkenal H-Index sebanyak 22 dan 1075 rujukan yang mempamerkan penyelidikannya yang berkesan. Beliau juga amat berdedikasi memajukan penyelidikan tanah gambut dengan melatih penyelidik baru melalui program pasca siswazah dengan menyelia 7 calon PhD antarabangsa di tropi Sarawak. 5 pelajar sarjana tempatan dan kini membimbing 13 projek penyelidikan yang sedang dijalankan termasuk kajian karbon tanah gambut tropika Taman Negara Maludam dan kajian karbon gambut pangkalan alam di Marudi. Di Kota Semerahan pula, penekanan isu kerohanian dalam sesuatu program amat penting dalam mewujudkan masyarakat luar bandar yang hebat dari aspek sosial dan sahsia. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang berkata, penganjuran program sebenarnya sambutan Maulidur Rasul amat penting dalam usaha memupuk dan menyemarakkan penghayatan jiwa komuniti desa, terutamanya generasi muda, ke arah sebuah negara bangsa yang memiliki semangat jati diri yang tinggi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian program literasi outdoor perdana sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah peringkat Parlimen Kota Semerahan di Masjid As-Solihin, Kampung Sambir, Asrjaya pada Ahad. Seramai 288 peserta dari 12 kontijen berjalan kaki sambil berselawat yang bermula dari Padang Bola Kampung Sambir ke Masjid As-Solihin, Kampung Sambir dengan jarak 1 km bagi menzahirkan kecintaan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beralih dengan perkongsian di Belaga, Sarawak Energy Berhad SEB telah menganjurkan sesi penampingan bersama berkenaan keselamatan empangan bakun di Dewan Matahari Bakun pada Selasa. Tujuan sesi ini adalah bagi menerangkan secara mendalam mengenai ciri-ciri keselamatan empangan bakun supaya tidak menimbulkan rasa panik atau risau dalam kalangan masyarakat khasnya yang tinggal di sebelah hilir empangan. Difahamkan untuk sesi tersebut, pihak SEB telah berkongsi berita-berita tentang empangan bakun, termasuk perkongsian maklumat mengenai rutin pemeriksaan oleh pihak mereka, hasil pemeriksaan oleh Flying Squad serta hasil pemeriksaan oleh SMEC sebagai panel semakan bebas. Ia dibahagikan kepada dua sesi pagi bersama dengan agensi-agensi kerajaan, manakala sesi petang pula diadakan untuk Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Jawatankuasa Tindakan Belaga BSC dan Balui Lake Native Association BLNA. Timbalan Menteri Teliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang telah hadir bagi mendengar sesi taklimat yang diadakan. Dalam ucapannya, beliau berharap agar SEB lebih berhati-hati apabila berurusan dengan mana-mana agensi pada masa yang akan datang. Katanya perkara yang begini haruslah ditangani dengan lebih teliti sebab ia melibatkan kerisauan orang ramai, terutamanya apa yang disebarkan oleh media amat dipercayai oleh penduduk setempat. Justru beliau meniru agar KMKK yang hadir untuk menerangkan kepada penduduk mereka tentang perkara yang betul setelah mendapat penerangan dan maklumat yang sahih daripada pihak SEB. Manakala di Meradong dengan adunnya, Datuk Ding Kuong Hing telah menerima kunjungan hormat daripada Guru Besar dan Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, SK Sungai Kawi Bintango pada Selasa. Kunjungan hormat itu bagi menyerahkan surat permohonan daripada pihak sekolah untuk menaik taraf prasarana sekolah tersebut. Selain itu, Datuk Ding juga menyumbang 2 buah kerusi roda kepada seorang penduduk dari Rumah Selat di Sungai Janting dan seorang lagi dari Rumah Ikwok di Sungai Raya Bintango untuk memudahkan pergerakan mereka untuk menjalankan aktiviti harian. Beliau juga menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP Dun Meradong bernilai RM5,000 kepada Persatuan Bola Sepak Meradong untuk kejohanan Piala Yang Berhormat Datuk Ding sebelum sambutan Pesta Bintango tahun 2023. Dalam pada itu, Datuk Ding bersama penolong Pegawai Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Serikeh, Anivis Lang, turut membuat lawatan dan tinjauan keadaan peparitan di Rumah Ledi di Sungai Meradong. Lawatan tersebut bagi melihat keadaan terkini projek tersebut yang bernilai RM50,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP Dun Meradong tahun 2023. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS dan Sarawak.jvideo dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan serotan program High Performance Team HPT Retreat di Royal Perak Golf Club di Perak pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.